Untuk buat stik keju ni, mula-mula kita sediakan 400 gram ubi kentang. Buang kulitnya ya, baru timbang 400 gram. Lebih sikit ataupun kurang sikit tak apa. Kita timbang menggunakan penimbang elektronik dalam 400 gram lebih kurang. Kemudian kita potong kecil-kecil ya. Kita potong kecil-kecil supaya dia kentang ni lebih senang untuk empuk ataupun lebih mudah untuk lembut. Masa yang diambilkan pun tak begitu lama. Kita potong semua. Kita boleh goreng juga, ikutlah. Kalau nak goreng, boleh goreng. Sama juga kita potong kecil-kecil. Kalau nak kukus, ini saya guna buat versi kukus ya. Saya kukus menggunakan kuali saja. Kita kukus sehingga lembut. Ikut saiz kentang tu. Untuk 400 gram biasanya dalam masa setengah jam ke 45 minit kentang tersebut biasanya sudah lembut. Sementara menunggu kentang lembut, kita hiriskan ataupun kita potong kecil-kecil daun sup. Daun sup tu kita guna sebatang saja ya. Tapi kalau anda menggemari daun sup, boleh letak banyak sikit. Daun sup tu kita hiris kecil-kecil saja, halus-halus ya. Kalau kita nak cincang pun boleh. Kemudian saya guna mozzarella cheese yang jenis kepingan tu. Saya lenyitkan dia supaya cheese tersebut menjadi sepihan-sepihan kecil ya. Boleh juga kita buat seperti biasa, itu kita parutkan cheese tersebut. Ikutlah. Saya lebih suka untuk lenyitkan cheese tersebut supaya cheese tu nanti lebih sebati apabila digaul dengan adunan. Tapi kalau kita memilih untuk parutkan mozzarella cheese tu pun boleh, ataupun beli yang sudah siap diparut ya. Kemudian kita sediakan 100 gram tepung jagung. Untuk membuat 400 gram kentang, kita sediakan 100 gram tepung jagung ya. Atau kalau tak ada tepung jagung, boleh gantikan dengan tepung kanji. Kemudian apabila kita angkat saja ubi kentang tu, semasa dia masih panas lah, kita cepat-cepat lenyitkan. Ketika ubi kentang ni masih panas, lebih senang untuk kita lenyitkan supaya dia menjadi halus ya. Kalau dah sejuk nanti, kentang tu biasanya lebih keras. Jadi kita ambil masa sementara kentang tu masih lagi panas macam ni, berasap-asap, kita lenyitlah. Kita boleh lenyit menggunakan batu lesung ataupun kita boleh guna untuk yang pelenyit tu. Ataupun saya lebih suka tumbuk saja ya. Yang ni batu yang saya guna untuk menggiling tu. Saya letakkan plastik dan saya tumbuk saja supaya kentang tersebut menjadi seperti krim-krim yang kita beli potato mash tu. Kalau kita kukus sehingga lebih lembut tadi, masa untuk melenyitkan kentang ni sekejap saja ya. Tapi kalau dia masih lagi ada sikit keras, itu yang mengambil masa. Jadi lenyitlah sehingga dia menjadi seperti bubur tu ya, ataupun seperti creamy tu, potato mash tu. Supaya nanti senang untuk diuli dan digoreng ya. Seperti inilah rupa kejadiannya. Kemudian kita guna lagi sudu ataupun sudip untuk menggaulkan bahan-bahan seterusnya ya. Kita masukkan sedikit garam. Kalau rasa nak masin sikit, boleh tambah banyak sikit. Saya guna lebih kurang dalam setengah sudu kecil saja ya, ataupun dalam 2-3 cubit garam tersebut. Kemudian saya masukkan sedikit lada sulah ataupun white pepper ya. Saya masukkan lada sulah dalam 1 camca teh ataupun lebih kurang lah, ikut selera masing-masing ya. Kemudian kita masukkan hirisan daun sup tadi ke dalam kentang tersebut ya.
Kemudian kita gaul lah sehingga garam, lada sulah dan daun sup tadi sebati ataupun seimbang lah. Gaul sekata, guna sudu ataupun guna sudip pun boleh. Kita pastikan garam dan juga lada sulah tadi sebati ya. Kadang-kala garam tu dia akan berada di satu tempat. Itu yang menjadikan apabila kita goreng tu sesetengahnya terasa masin. Baik, seterusnya barulah kita masukkan tepung jagung tadi. Tepung jagung ni kita mesti adunkan dengan sekata supaya dia tidak akan ada biji-biji tepung yang beku di bahagian dalam tu. Untuk mengelakkan stik kentang kita nanti ada yang bahagiannya agak keras ataupun masih ada lagi tepung jagung yang beku dalam dan tidak masak ya. Kita gaul sebati. Mula-mula kita boleh gaul dengan sudu dulu ataupun senduk ya. Kita gaul. Kemudiannya nanti kita boleh guna tangan. Kalau kita nak guna tangan, pastikan tangan kita dicuci ya. Tapi kalau nak guna sarung tangan yang plastik tu, pastikan juga tangan dicuci dulu. Juga barulah kita masukkan tangan kita ke dalam sarung plastik tadi ya. Untuk makan sendiri, guna tangan adalah yang terbaik. Seterusnya, kita masukkan cheese tadi. Kerana sebab tu saya suka lenyekkan cheese tu supaya lebih senang gaul sekata dengan adunan tadi ya. Kita masukkan cheese tersebut dan kita gaul lagi. Kita adunkan sehingga sebati ya adunan kentang tadi, cheese dan juga tepung tadi ya, dan juga bahan-bahan perisa. Kita gaulkan supaya semuanya sekata. Potato stick ni sangat sedap dimakan panas-panas ya. Kita boleh beri kepada anak-anak kecil tu untuk makan kerana makanan ni lebih sihat. Dalamnya ada kentang dan juga cheese tadi ya. Jadi kita boleh mengelakkan mereka daripada makan keropok-keropok yang terdapat di pasaran yang menggunakan bahan kimia. Jadi kita buat ni sementara masih panas-panas tu memang sedap lah untuk minum petang. Minum dengan air teh ataupun air kopi. Untuk anak-anak tadi bolehlah makan dengan susu ataupun Milo. Kita masukkan dalam plastik dan kita potonglah hujung dia. Potong sedang-sedang ya, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil, lebih kurang macam ni. Kemudian seperti biasa kita panaskan minyak. Kita pipekan ke dalam dia, ikutlah. Cucu-cucu saya dia suka jenis yang panjang, jadi saya buat dia jenis yang panjang ya. Kita guna pan untuk memasak ya. Kalau kuali tu kalau ada saiz yang besar boleh, tapi nanti kita takut dia membengkok di dalam periuk tu ataupun kuali. Kalau dia membengkok, rupa dia tak begitu cantik lah. Jadi kita buat yang memanjang sebegini. Balik-balikkan sentiasa ya. Untuk yang ni kita guna api sederhana saja. Minyak tak perlu terlalu panas ya. Kita gorenglah, kita balik-balikkan sehingga kedua-dua belah stick potato ini berwarna keemasan ataupun keperangan, sedikit perang. Kemudian untuk yang lebih cepat masak tu kita angkat dahululah. Mana yang kita masuk dahulu tadi sebenarnya dia lebih cepat masak. Inilah dia stick potato kita ya.
silakan mencuba resepinya. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye. Cuba ya kawan-kawan, jangan tak cuba.